Assalamualaikum dan selamat petang semuanya. Berjumpa sekali lagi menerusi NX Now hari ini, Khamis 26 April 2018. Dan anda bersama saya, Muhammad Syafiq Adnan, dan tak lain tak bukan. Dan saya Muhammad Farhan Zainal. Dan hari ini sebenarnya kita ada satu topik yang cukup bermanfaat untuk dikongsi bersama anda semua, iaitu mengenai pejuang usahawan bimbing peniaga. Dan untuk membincangkan topik ini, kita terus saja bersama tetamu khas, seorang orang kuat. Pejuang usahawan ini, pengarah pejuang usahawan Puan Zuriani Zabidi. Terima kasih bersama NX Now. Terima kasih menjemput saya, Farhan dan Syafiq. Tak ada masalah Puan Zuriani. Dan sedikit profil Puan Zuriani sebelum kita ke agenda yang seterusnya. Beliau baru saja berumur 31 tahun, ya. Nampak sangat muda, namun sudah pun memiliki firma perniagaan sendiri dan mempunyai sedikit pengalaman dalam property investment sejak 2008 lagi, dan kita telah pun menerima menjadi chartered accountant sejak 2016, berasal dari Pahang dan kini merupakan seorang pemilik perniagaan di Gombak, Selangor, ya. Gombak, ya. Wow, pencapaian cukup membanggakan, Farhan, yang terasa. Baiklah, kita tak nak cakap banyak tentang perkara ini. Betul. Kita nak tengok satu VT yang mungkin ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Bukan mungkin, memang semestinya ada. Tentang misi pejuang usahawan, ya. Bersama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriani Zabidi daripada Pejuang Usahawan Senayan Berhad. Okay, ramai di luar sana yang tanya apa sebenarnya servis yang disediakan oleh Pejuang Usahawan. So basically kami membantu usahawan yang ingin buka syarikat Senayan Berhad, itu company secretary. Selain daripada itu, kita juga membantu menyediakan servis accounting, audit dan juga pencukaian untuk individu maupun syarikat. Okay, on top of that, kita juga membantu usahawan khususnya untuk menambah nilai syarikat mereka dengan servis investment dan juga financing. Baik, itu tadi sedikit perincian lah mengenai pejuang usahawan, dan kita mungkin terus dengan Puan Zuriani. Mungkin boleh perincikan lagi pejuang usahawan ni, bagaimana dia membantu usahawan dalam perniagaan. Okey. So macam tadi saya katakan, kita bermula dengan property investment since 2008. So sebelum masa tu saya masih bekerja sebagai seorang accountant di beberapa firma lah. So after that, when we set up a firm, kita nampak ramai clients yang hantar account. So tapi kebanyakannya yang hantar ni just untuk for the sake of nak comply dengan rules. Kena comply dengan SSM, lembaga sales, sebagainya. Dia tak nampak the value of having the audited account tu. Sampai bila je kita nak berniaga, cari duit daripada operation, at the end of the day kita kena ada backup plan. So itu yang pejuang usahawan cuba yang bantu. Yang tadi masa Puan Zuriani cakap yang hantar kira dokumen tu yang mungkin tak lengkap dan sebagainya, itu mungkin boleh ceritakan ataupun boleh spesifikkan, adakah mereka ni datang mereka yang mempunyai perniagaan yang berskala kecil atau bagaimana? Okey, it depends. Dia ada yang walaupun berskala kecil tapi profilnya cantik. Sebagai contoh. So income-nya katakanlah lebih kurang 50k a month, kan. Sampai bila je sampai bila je kita mampu buat 50k a month. Contohnya, kalau bisnes dah drop, apa backupnya? Sebab tu kita advise masa 50k a month tu dah siap standby dah. Peluru-peluru tinggal nak shoot je, orang kata. So cantikkan profilnya dari situ. Masa duit tengah banyak, sales tengah meletup, masa tu ramai yang orang tak nampak. Diorang terus je cari sales sampai dia lupa nak strategize on pengurusan tu. Itu maksudnya perancangan masa depan. Dan kalau boleh jangan sekaligus lah keluar peluru tu. Okey, Puan Zuriani, bagaimana boleh tercetusnya idea nak wujudkan pejuang usahawan? Okey. So 2008 kita start invest in property. The real scheme cepat kaya yang saya nampak adalah investment. Sebagai contoh, 2008 kita beli satu property 180. 2014 saya rasa rumah tu harga dia 520. Dalam masa 5 tahun, siapa nak bagi kita 2 atau 300 ribu. So saya tercetusnya dari situ. Saya nampak ramai usahawan kat sana yang pandai buat duit. Cuma mungkin tak reti menggunakan macam mana nak gunakan profil yang ada tu untuk generate passive income. Maksud passive income ni, tidur pun duit boleh masuk. Itu yang kita nak. Itu yang saya pernah dengar dulu, goyang kaki. Ini tak payah goyang, duduk keras je pun duit boleh masuk. Yang kita ni Pak An tak goyang. Tapi saya sebenarnya tertarik Pak An dengan apabila dikatakan yang nama organisasi adalah Pejuang Usahawan. Kenapa agaknya memilih nama Pejuang Usahawan? Kita nak
memperjuangkan usahawan. Mentaliti usahawan dekat luar sana, diorang rasa diorang susah. Diorang struggle. Of course kita struggle. Semua usahawan pun struggle. Tapi kita nak diorang pandai. Kita nak memperjuangkan usahawan ni untuk bantu diorang create wealth. Okay, so maksudnya kita nak bantu dia strategize, susun profil cantik-cantik, buat bisnes betul-betul and retire. Kalau dia nak kerja pun because of dia nak kerja, not because of the money. Okay, sebenarnya dia boleh pilih untuk tak bekerja sebab dia dah ada income yang macam mana yang dia perlukan, passive income tu, tapi dia nak kerja because of passion. So kita nak usahawan ada mindset and mentality tu. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan sikit kes-kes yang pernah dikendalikan. Okey, kalau kes banyak sebenarnya, tapi yang terbaru even kita ada tolong beberapa selebriti juga untuk own a property. Kita tahu income dia banyak, tapi kadang-kadang dia orang tak tahu macam mana cara nak salurkan, nak susun betul-betul. Kita ada backup banker, kita ada backup lawyer. So contohnya macam food truck, business food truck, char kway teow jual, income got 5,000 a day. Satu hari boleh dapat 5,000, sebulan boleh dapat berapa dah. Tapi sebab cash, maksudnya tak masukkan dalam bank, tak register SSM, tak buka current account company. So macam mana kita nak buktikan dekat bank yang itu adalah profil kita. So banyak yang kita dah tolong susun atur balik. Even yang tak boleh keluar negara pun kita dah keluarkan mereka daripada negara. So dah cantikkan balik. Lepas tu yang datang cash flow very tight. Cash flow tight, tak mampu bayar gaji pekerja, kita dah restructure balik semuanya. Kita cut off apa-apa yang patut, kita ajar dia macam mana dia patut buat sales lagi, supaya of course kena ada duit baru boleh susun. Dan kita bantu dia macam mana dia nak grow the business lah. Okey, so macam di pejuang usahawan ni, ada tak meletakkan kriteria, maksudnya ada sesetengah company ataupun individu yang berminat perlu memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum mereka perlu berjumpa dengan pihak? Okey. Biasanya kita ada screening level. Okey, screening level ni akan dilakukan oleh tim-tim kami sendiri. Even tim-tim kami pun kami dah educate diorang macam mana nak tengok je audited account tu, kita dah tahu oh ni berapa juta boleh buat ni. Contoh. So dia akan tengok. Kalau sampai satu level yang okey, ni dah sampai level yang perlu berjumpa dengan saya ataupun husband sendiri, then baru kita akan set satu appointment lah. So sebelum tu kita akan bagi dulu action yang dia kena follow untuk cantikkan dulu profil dia. I mean dalam backseat dulu. So dia ada level-level dan step-step yang diorang boleh follow. Dan bercakap mengenai benda tu, mungkin ramai yang nak tahu juga. I mean dari segi bagaimana bentuk nasihat ataupun dari segi kira advisory lah yang disediakan oleh pihak pejuang usahawan ni. Mungkin untuk bahagian-bahagian tertentu ke, macam mungkin dari segi percukaian, pemasaran dan sebagainya. Saya punya core adalah percukaian. Okey, saya memang main dia dalam percukaian lah. So saya bantu macam mana kita boleh buat duit dengan cukai. Saya punya tagline adalah kaya dengan cukai. Orang takut cukai, especially saya takut cukai. Ini kena kejar. Farhan kita takut. Okey. So kita kena tahu cukai ni sebenarnya kalau kita rakyat Malaysia atau bisnes ke bekerja, itu adalah compulsory. Betul. Macam mana kita nak make sure cukai ni bagi something benefit dekat kita. Kita tak nak lari, kita nak uruskan cukai dengan betul. Kalau kita tak tahu, sebab tu kita takut. Tapi kalau kita tahu, kita tak sabar nak bayar cukai. Okey. Kita tak sabar nak bayar cukai. Puan dah jelaskan cukai pendapatan? Dah, saya dah jelaskan. Sebelum gaji saya dah jelaskan. Inilah yang kita inginkan, betul tak Puan? Okey, tapi nampaknya kita perbincangan ni dah semakin hangat nampaknya. Tapi kita nak berhenti berehat dulu Puan. Betul. Dan NS Now akan kembali selepas ini. Jangan kemana-mana. Siapa Umar? Siapa Umar? Siapa Umar? Umar. Sistem pendidikan tinggi kini berada di posisi 25 terbaik dunia. Memecah tembok menjadi kalangan 100 universiti terbaik dunia. Di ASEAN, kita hampir sapu habis semua kedudukan. Dan Malaysia juga kini dalam kelompok 1% universiti pendidikan terbaik dunia. Jadi, mengapa perlu keluar negara sedangkan Malaysia mempunyai kelas, gah dan aura yang tersendiri di pentas antarabangsa? Umar ke arah sistem pendidikan bertaraf dan berkelas dunia. APEL membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke IPT dalam pelbagai peringkat pengajian berdasarkan pengalaman hidup individu. Untuk memohon, individu mesti berumur minimum 19 tahun untuk peringkat sijil, 20 tahun untuk diploma, 21 tahun untuk sarjana muda dan 30 tahun untuk sarjana. Berminat untuk memohon? Mudah sahaja. Isi borang secara online di laman web MQA. Jadi lebih bijak dengan APEL. Baik, kembali bersama NS Now. Masih bersama dengan Puan Zuriani mengenai pejuang usahawan. Okey,
kita terus bercakap mengenai tadi pasal cukai. Mungkin Puan boleh perincikan lagi macam mana cukai ni boleh return kepada mereka yang berniaga ataupun mereka yang makan gaji. Kita tahu sekarang part of requirement bank bila kita nak buat loan especially memang borang cukai tu adalah satu dokumen yang compulsory lah. So katakanlah kita bayar cukai, kita declare income kita bayar cukai and kita boleh proof bank sebab bank kata macam mana saya nak tahu betul ke income sekian-sekian betul banyak ni dengan adanya borang cukai. Katanya kita okey, saya dah bayar cukai mengatakan income saya 1 juta sebagai contoh. So bank bagi loan. So untuk beli sesuatu property ke untuk invest, kalau nak beli property 1 juta, kita tak perlu ada 1 juta cash. Kita OPM kan pada bank, kita guna duit bank. Kita hanya perlu ada profile seperti borang cukai, semua itulah income semua dan kita dapat 1 juta punya building katakan. Dan after 5 years kita dapat 2 juta. Nak harga dia capital appreciation dia naik ke 2 juta. Siapa nak bagi kita 1 juta dalam masa 5 tahun katakan. Kalau kita saving pun saya tak rasa kita dapat 1 juta dalam 5 tahun lah. Betul. So macam mana cukai tu boleh bagi return. Kita tak bayar cukai 1 juta pun untuk own a property of 1 juta. Mungkin kita bayar lebih kurang dalam 20,000. Tapi kalau 20,000 boleh bagi kita 1 juta dalam masa 5 tahun, benefit tak untuk membayar cukai? Wow. Ini boleh saya katakan property itu sebagai subjek ke? Yes, sebagai investment lah. Dikatakan sebagai macam mana nak generate passive income daripada property tu. Tak semestinya property, dia boleh jadi commercial dan sebagainya lah. Baik, menarik. Agak menarik, mungkin kita boleh bincang belakang seperti ini. Kadang-kadang orang tak tahu disebabkan, orang takut disebabkan dia tak tahu. Sebenarnya banyak perbelanjaan yang dibenarkan, pelepasan yang diberi oleh government sendiri. Tapi tak banyak pun yang kita perlu bayar kalau kita tahu. Sebab tu nama dia urus cukai, bukan lari cukai. Dengar tu. Okey, betul tu Pak An. Okey, saya nak tanya satu soalan mengenai bagaimana sebenarnya pejuang usahawan sendiri membantu usahawan yang mungkin telah pun berpuluh-puluh tahun berkecimpung dalam dunia perniagaan ini berkembang untuk dapatkan passive income dan sebagainya. So sebagai contohlah yang terbaru dah berniaga berpuluh-puluh tahun datang start. Dia datang jumpa saya sebenarnya tujuan dia nak tutup je syarikat tu. Tapi saya kata sayang dah 10 tahun dalam industri fashion ni lah. Of course dia ada turun dan naik. Business is always ups and down lah. Kita tahu kan. Okey. Tapi saya kata kita tengok balik apa sebenarnya yang masalah di sebelakangnya. So bila saya tengok balik, kita restructure balik, kita cakap okey. Sebab tu kadang-kadang klien kami akan advise nak restock pun kita akan bagi tahu berapa sebenarnya layak restock. Jangan sampai stok beku. Kita perlukan cash untuk berniaga. Betul. Nak bayar gaji, nak bayar rental, tapi semua cash dalam stok. Stok tak terjual. Kalau lagi kita bermain dengan industri yang ada orang kata pasang surutnya lah, ada demandnya, ada waktu yang dia ada raya ke bulan puasa mungkin demandnya tinggi, so tak perlu restock sampai banyak sangat. Sebab bila cash duduk dalam stok, kita dah tak boleh buat apa. Kita perlukan cash, perniagaan perlukan cash. So kita akan tengok balik the whole thing, kita akan restructure balik, kita akan advise dia, and sekarang Alhamdulillah dia dalam proses membuka outlet ketiga. Dan saya percaya dari segi khidmat nasihat ni, dia tak mungkin dalam tempoh yang singkat dan mungkin makan masa. Mungkin kita boleh tahu sedikit mengenai cas yang dikenakan oleh pejuang usahawan kepada mereka yang memerlukan khidmatnya. Okey, yang datang jumpa kami ada dalam macam-macam jenis kategori lah. Okey, ada yang cantik, orang bukan cantik rupanya, cantik profilnya, maksudnya okey, maksudnya mungkin tak ada lagi problem apa-apa. Ada yang terlalu suci, tak ada loan langsung, bank tu tak suka juga. Tapi tak boleh juga. Tak boleh juga. So kita akan tengok anda ni di kategori yang mana. Okey, ada yang kategori yang sampai perlukan setahun, 2 tahun, ada yang sampai 2-3 bulan pun kita dah boleh bantu. Tapi dia bukan satu proses yang sekejap, saya boleh katakan, dan dia satu proses yang kena konsisten dan persisten. So secara puratunya berapa lama agaknya tempoh masa dia ambil bagi mengambil company? Awal 3 ke 6 bulan lah, saya boleh katakan. So dari situ maksudnya kita dah boleh nampak result. Kita boleh nampak result. Kita dah boleh try, tapi saya selalu kata kalaulah tiba-tiba reject ke apa ke, jangan give up. Sebab nak jadi senang bukan senang. Kita kena melalui segala proses dari bawah, kena kejar dengan lembaga hasil mungkin yang ada, lepas tu kena reject dulu, dan barulah kita akan dapat all the reward. Baik, kalau kita tengok BT ni yang sedang ni. Okey. Puan Zuria ni
Kalau memberikan khidmat nasihat, adakah secara kelompok ramai ataupun dia ada personal? Okey, dia ada dua kategori. Kita ada juga buat dalam kelompok yang ramai. Even saya juga pernah dipanggil oleh macam Mara untuk bantu usahawan Mara macam mana dia nak bangunkan diorang punya perniagaan. So kita buat dalam kelompok yang ramai. Tapi saya faham ada yang sesetengah individu usahawan ni terutamanya diorang segan nak reveal semua benda dekat public kan. So diorang request untuk ada one-to-one session. So kita pun ada one-to-one session juga. Okay. So mungkin boleh beri sedikit nasihat lah bagi mereka, terutamanya individu yang mungkin baru berkecimpung dalam dunia perniagaan, tapi mungkin ada, maksudnya mungkin mereka kurang ilmu dalam dunia perniagaan dan tak tahu bagaimana untuk nak manfaatkan segala peluang yang ada untuk naikkan mereka punya perniagaan. Alright. Saya selalu kata reward nanti. Okey, buat dulu. Usahawan selalu terasa macam senang berada di zon selesa. Dah okey sikit, bisnes dah okey, tiba-tiba tukar kereta. Kereta is a liability. Kena faham, dia keluar di showroom 20% of course dah cut dah dia punya depreciation. Okay, so hold dulu, reward nanti. Sebab bila kita sabar, ganjarannya tu mahal. Okay, so tak apa, liability tu kita hold. Okay, beli, dan saya selalu kata jangan beli property pertama untuk, saya punya nasihat lah, it can be, yelah, boleh diambil, jangan beli property pertama untuk kita. You know, kita beli, kalau namanya investment, mesti dah duit tu masuk. Kalau namanya liability, duitnya keluar. Kita beli kan untuk asset. So kita nak sewakan, bukan mengikut kriteria kita, mengikut kriteria orang yang nak menyewa. Tapi ada yang berniaga ni, dia terus membeli kereta sebagai marketing strategi. Okey, marketing strategi can be dalam macam-macam cara. Okey, tak semestinya kereta. Okey, berapa ramai usahawan yang saya jumpa, bila bisnes tengah down, tak boleh bayar kereta tu. Dan kereta yang mewah-mewah tu bukan satu atau dua, bersusun dekat pouch tu. Itu dah lain dah marketing strateginya kan. So kalau satu mungkin okey, tapi orang kata ukur baju di badan sendiri. So kita kena tahu bila masa yang sesuai untuk kita ke next level. Ukur baju di badan sendiri. Ketat ya baju. Okey. Mungkin ada kata-kata. Saya nak tanya, okey, kalau macam contohlah saya berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkara ini, so macam mana saya boleh hubungi pejuang usahawan sendiri? Kami ada website www.pejuangusahawan.com. Boleh layari website kami. Saya ada Facebook personal Zuriani Zabidi. Mungkin boleh follow, boleh like ke. Saya selalu share ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama pasal cukai, pasal accounting, pasal usahawan dalam Facebook saya biasaannya. So dalam situ boleh dapatkan nombor kontak. Kita ada nombor office. Kami bertempat di Gombak. So siapa yang nak set appointment, kita boleh berjumpa di area Gombak lah. I see. Okay. Alright. So kalau Puan Zuriani boleh kongsikanlah satu perkara penting yang mesti seorang usahawan tu perlu tahu dalam menguruskan perniagaan dia. Apa benda perkara penting sekali? Risiko. Mengawal risiko. Kita tak tahu bila kita sampai bila je kita mampu bekerja. Kita tak tahu ajal kita bila. Kita tak tahu sampai bila je kita hidup tapi tak boleh bekerja dan tengok orang lain susah sebab kita. Okay. So risiko. Kita kena faham konsep bisnes bukan selalu di atas. Ada waktunya bisnes di bawah. Macam mana kita nak mengawal risiko kita? Sebab tu saya selalu kata passive income tu sangat penting. Kita kena tahu hari ni kita hidup bukan untuk hari ni je. Hari ni kita hidup of course lah untuk dunia yang lain dan untuk akan datang. Dan kita tak nak tinggalkan beban kepada keluarga kita. So mengawal risiko sangat penting untuk usahawan. Jangan terikut-ikut, jaga emosi, jangan terlalu senang berada di zon selesa. Selain ilmu, ada juga kesedaran yang kita dapat take note dari ini. Ya, baik, jaga emosi ya. Terima kasih kepada Puan Zuriani atas perkongsian itu tadi. Saya pasti usahawan-usahawan di luar sana sekarang lebih peka dan jelaslah mengenai isu ini sebenarnya. Kalau saya sendiri pun saya dapat banyak input daripada perkara yang dibincang kepada hari ini. Sebab bagi saya macam kalau kita tengok, kalau kita buat perniagaan tu kita dapat keuntungan, that's all lah. Kita tak fikir benda lain. Mostly kita tak fikir apa yang kita akan buat the next 10 or 15 days from now. So tu yang tadi saya katakan, operation income tu adalah satu side. Kita nak, bila kita tak bekerja, kita ada investment and financing punya income. Itu ultimate goal kita. Itu dia tadi. Dan tiada lagi kerisauan terhadap cukai lah sebenarnya. Jangan takut lagi dengan cukai. Kaya dengan cukai. Okey, baik. Terima kasih Puan Zuriani. Syafiq, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung rancangan.
Saya kira itu saja daripada saya, Muhammad Farhan Zainal. Dan saya Muhammad Syafiq Adnan. Terus bersama kami lagi esok jam 4 petang, NX Now di www.nx.digital. Nasty car.